Bertemu kembali dalam topik yang ketiga, iaitu annuity. Jika anda masih ingat, dalam video sebelum ini saya telah memberi penjelasan mengenai apa yang dinamakan sebagai nilai hadapan annuity, nilai kini annuity, dan dalam video kali ini saya akan memberi penjelasan apa yang dimaksudkan sebagai pelunasan pinjaman. Itu dia memangnya berkaitan dengan nilai annuity. Okey, jom kita lihat bahagian 3.4, apa yang dinamakan sebagai pelunasan pinjaman. Okay, apabila seseorang mendapatkan pinjaman daripada bank, lazimnya dia ataupun peminjam akan membuat pembayaran balik pinjaman tersebut pada setiap bulan ataupun pada satu tempoh lain yang telah disetujui dalam perjanjian pinjaman, di mana bayaran pada setiap bulan tersebut akan dibayar kepada bank dengan satu jumlah bayaran yang sama nilainya. Dan bayaran balik pinjaman setiap bulan ini akan mengandungi dua komponen penting, iaitu yang pertama ialah komponen faedah dan yang kedua ialah komponen prinsipal. Komponen faedah adalah merujuk kepada kadar tertentu ataupun lebih kepada kadar faedah yang dikenakan berdasarkan baki pinjaman yang perlu dijelaskan. Dan dia faedah juga, kos faedah ini juga dikenali sebagai kos peminjam ataupun dia juga dikenali sebagai fee yang dikenakan oleh bank, dan di sinilah bank mendapat keuntungan daripada aktiviti memberi pinjaman. Manakala komponen prinsipal ialah akan digunakan untuk mengurangkan baki pinjaman. Bayaran balik pinjaman ini adalah berkaitan dengan satu bayaran berkala yang dikenali sebagai annuity. Sesuatu pinjaman dikatakan telah pun dilunaskan apabila sebahagian daripada bayaran balik pinjaman digunakan untuk menjelaskan faedah dan sebahagian lagi untuk bayaran ke atas baki pinjaman seperti yang saya sebut tadi. Dan oleh kerana setiap bayaran balik akan mengurangkan baki pinjaman, maka daripada masa ke semasa dalam proses pinjaman tersebut berjalan, bahagian faedah, portion ataupun peratus faedah akan semakin berkurangan dan bahagian prinsipal akan semakin meningkat. Manakala jadual pelunasan pinjaman akan menunjukkan pengagihan ataupun berapa banyak bahagian faedah dan bahagian prinsipal untuk setiap bayaran berkala yang dibuat pada setiap tempoh tersebut. Okey, ini adalah contoh jadual pelunasan pinjaman di mana ada beberapa bahagian yang penting di sini, dan yang penting tersebut ialah total payment, bayaran yang perlu dibuat pada setiap bulan. Dan jadual-jadual sebegini kita boleh dapatkan dalam dalam website bank, ataupun kalau kita pergi pada contohnya kita pergi pada file Excel. Ini contoh file Excel yang telah menyediakan satu jadual pinjaman. Contoh kat sini kalau saya letak katalah pinjaman sebanyak 20,000, anda buat kadar faedah dia 10% sebagai contoh. Tempoh pinjaman katalah 10 tahun. Number of payment per year, setahun anda membayar 12 kali setiap bulan. Katalah pinjaman tersebut bermula pada 1 bulan 4, dan apabila anda selesaikan di sini, automatik anda akan dapat satu jadual pembayaran pinjaman, iaitu jadual pelunasan pinjaman yang menunjukkan baki prinsipal, bahagian prinsipal di sini dan juga bahagian interest, di mana dia meliputi tempoh selama 10 tahun yang melibatkan 120 kali pembayaran. Dan jadual ini dia akan menunjukkan selain daripada prinsipal dan kadar faedah yang dikenakan, dia menunjukkan berapakah jumlah bayaran balik yang perlu dilakukan dan berapakah jumlah faedah yang dikenakan. Okey, ini hanya bagaimanakah nilai bayaran balik tersebut dikira. Contoh di sini bayaran balik dia ialah setiap bulan anda perlu membayar balik sebanyak RM2,643 1 sen. So bagaimanakah nilai tersebut dikira? Itulah pentingnya video yang topik 3.4 ini, iaitu berkaitan dengan pelunasan pinjaman. Okay, kita lihat satu contoh. Okay, katalah andaikan anda meminjam sebanyak 1,500 daripada sebuah bank untuk tempoh 3 bulan sahaja. Kadar faedah pinjaman yang digunakan ialah kadar faedah yang tercompound, iaitu 12% setahun yang dicompound setiap bulan. Dan anda dikehendaki membuat bayaran balik pinjaman pada penghujung setiap bulan
selama 3 bulan tersebut. Dan soalannya, berapakah bayaran yang perlu anda lakukan pada setiap bulan? Iaitu berapakah bayaran balik pinjaman? Soalan yang kedua, berapakah jumlah faedah yang anda perlu bayar sepanjang tempoh pinjaman tersebut? Dan bina satu jadual pelunasan pinjaman bagi pinjaman anda tersebut, iaitu ataupun dia juga dikenali sebagai loan amortization schedule. Okey, cuba kita lihat apa maklumat yang ada dan bagaimana nak jawab 3 soalan tadi. Okey, jumlah pinjaman adalah 1,500, tempoh pinjaman 3 bulan dan kadar faedah ialah 12% yang dikompaun setiap penghujung bulan. Kadar faedah yang dikenakan ialah kadar faedah terkompaun pada setiap yang akan dikira pada setiap penghujung bulan. Berapakah bayar yang perlu dilakukan pada setiap tempoh tersebut? Seperti yang dinyatakan dalam soalan tadi. Okey, jadi kita lihat untuk mengira bayaran balik pinjaman, formula yang digunakan ialah rumus yang digunakan ialah rumus nilai kini annuity yang kita dah lihat dalam topik yang sebelum ni. Cuma di sini kita perlu dapatkan bayaran balik pinjaman tersebut merujuk pada nilai R ni, iaitu nilai bayaran berkala bagi annuity. Dan oleh yang demikian, untuk menentukan nilai R besar ni, kita perlukan beberapa maklumat, iaitu A ialah nilai kini annuity, R kecil ialah kadar bunga dan N ialah tempoh annuity tersebut. Jadi kalau berdasarkan contoh pelunasan pinjaman ni, jumlah pinjaman 1,500 itu adalah nilai kini bersama dengan nilai A, nilai kini annuity. Tempoh pinjaman 3 bulan, jadi N sama dengan 3. Kadar faedah 2% setahun. Oleh kerana dia dikompaun pada setiap bulan, jadi kita perlu bagikan 0.12 bagi 12 bersama dengan 0.01. Jadi apabila kita masukkan ke semua nilai maklumat tadi, kita selesaikan rumus tersebut. Jadi nilai R dia akan sama dengan RM510.03, iaitu dia merujuk pada ini adalah bayaran yang perlu dilakukan pada setiap penghujung bulan selama 3 bulan bagi pinjaman yang dinyatakan tadi. Okey, soalan yang kedua iaitu berapakah jumlah faedah yang anda bayar sepanjang tempoh pinjaman tersebut? Okey, untuk mengetahui jumlah faedah yang anda bayar, kalau kita lihat tadi maklumat yang ada, jumlah bayaran bulanan ialah sebanyak RM510.03 selama 3 bulan. Jadi jumlah bayaran balik keseluruhan yang perlu anda bayar kepada bank ialah RM1,530.09. Manakala jumlah pinjaman adalah RM1,500. Jadi jumlah faedah yang perlu anda bayar kepada bank sepanjang tempoh 3 bulan tersebut bersama dengan RM1,530.09 tolak dengan 1,500 bersamaan dengan RM30.09. Ini adalah jumlah faedah yang perlu anda bayar bagi pinjaman tersebut. Ini juga dikenali sebagai jumlah keuntungan yang diperoleh oleh bank ataupun kos meminjam yang perlu anda bayar. Okey, soalan yang seterusnya C, bina satu jadual pelunasan pinjaman anda. Loan amortization schedule tadi. Okey, jadual pelunasan pinjaman, ini contoh ringkas jadual pelunasan pinjaman. Antara maklumat penting yang kita tahu ialah tempoh. Kita ada tempoh 3 bulan tadi. Bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Baki principal pada setiap awal bulan. Kemudian kita perlukan kadar faedah tadi ialah 1%. 1% ialah merujuk kepada kadar faedah nominal 12% setahun bahagi dengan 12 sama dengan 0.01 ataupun 1%. Jadi pada setiap bulan, kadar faedah ialah berdasarkan 1%. Kemudian kita tahu bayaran ansuran bulanan dan prinsipal yang dibayar pada setiap penghujung tempoh. Jadi kalau kita lihat tadi, jumlah pinjaman yang asal iaitu 1,500 dan bagi setiap bulan, setiap hujung bulan, bayaran balik ialah sebanyak RM510.03. Ini antara maklumat yang kita boleh isi. Jadi kalau kita lihat pinjaman tersebut, kita andaikan dikeluarkan pada awal bulan yang pertama, pada penghujung bulan yang pertama, bila kita tiba masa untuk membayar pinjaman tersebut pada tempoh yang pertama, pada bulan yang pertama, iaitu pada penghujung bulan yang pertama, kadar faedah yang dikira ialah 1% terhadap baki pinjaman 1,500 tadi, iaitu 0.01 darab 1,500. Faedah yang dikenakan ialah RM15 dan kita pula pada hujung bulan tersebut telah membuat pembayaran sebanyak RM510.03. Jadi daripada RM510.03 ni, bahagian faedah ialah RM15. Manakala bahagian prinsipal untuk digunakan bahagian prinsipal ialah RM510.03 tolak RM15. Jadi yang baki dia RM495.03. Ini ialah bahagian prinsipal daripada pembayaran balik tadi, di mana dia akan mengurangkan baki pinjaman.
Jadi setelah bayaran dibuat sebanyak RM510.03 pada awal bulan yang kedua. Apa yang berlaku pada hutang tadi, pada pinjaman anda tadi. Baki pinjaman anda akan berkurangan daripada RM1,500 kepada RM1,0497. Bagaimanakah baki ni anda kita boleh dapat? Ialah dengan menolakkan baki pinjaman pada awal tempoh, pada awal bulan pertama. Tolak dengan bayaran prinsipal, bahagian bayaran balik prinsipal tadi RM490.03. Jadi baki pinjaman ialah RM1,004.97. Dan apabila tiba pada penghujung bulan yang kedua, lagi sekali kadar faedah 1% akan dikira, tapi kali ini berdasarkan baki pinjaman yang belum dijelaskan, iaitu RM104.97. Jadi 1% daripada RM1,004.99, faedah dia ialah sebanyak RM10.05. Dan lagi sekali anda membuat pembayaran yang nilai yang sama, RM510.03. Bahagian faedah dia ialah RM10.05, manakala bahagian prinsipal yang dibayar ialah perbezaan di antara RM510.03 dengan RM10.05 tadi, iaitu RM499.98. Ini adalah bahagian prinsipal yang akan mengurangkan baki pinjaman. Jadi apabila bermula awal tempoh yang ketiga, bulan yang ketiga, baki pinjaman anda akan berkurangan menjadi, iaitu RM1,004.97 tolak dengan RM499.98. Baki pinjaman tinggal RM504.98. Lagi sekali pada penghujung bulan yang ketiga, 1% akan dikira berdasarkan baki pinjaman RM504.98. Nilai bunga pada bulan yang ketiga ialah RM5.05. Dan lagi sekali anda pada hujung bulan ketiga, sebagaimana yang telah dijanjikan, anda perlu bayar RM500.03. Jadi bahagian prinsipal yang anda bayar, perbezaan daripada kedua nilai tadi, RM500.03 tolak RM5.05. Jadi anda telah bayar prinsipal RM504.98. Jadi pada penghujung bulan yang ketiga, prinsipal yang dibayar RM504.98 bersama dengan baki pinjaman dalam bulan 3 yang belum dibayarkan. Jadi pinjaman anda telah membayar balik ke semua pinjaman tersebut. Dan dalam jadual ini kita boleh ringkaskan jumlah bunga yang dibayar ialah RM30.10 dan prinsipal yang anda bayar ialah RM1,500. Okey, ini contoh yang paling mudah, contoh yang ringkas untuk satu jadual pelunasan pinjaman yang berdasarkan kaedah bunga kompaun. Okey, itu saja untuk topik 3.4. Jadi saya telah melengkapkan untuk topik yang ketiga, iaitu annuity. Jadi anda boleh bezakan apa yang dinamakan nilai hadapan annuity, nilai kini annuity, dan juga bagaimana annuity digunakan untuk dalam aplikasi untuk mengira pinjaman. Okay, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih.